Boleh proceed lah. Saya join Suzy punya ni lah. Lagi internet tak dengar pula. Okay. Terus start Record ke? Ya, boleh mula sudah. Sudah rekod. Ya. Gila Izzah, 106 slide. Apa banyak? Gambarnya banyak tu. Waduh. Tak adalah ini daripada slide-slide lama ke. Malas nak fikir benda lain. Tak ada, aku tengok 106 apa. Mantap ni. Dah. Boleh nampak slide kan. Okay, so Assalamualaikum. Pukul 9.20. Okay, dalam sejam lah. Lebih kurang. Tak pun setengah jam ke. So hari ni saya just nak share sikit lah berkaitan dengan ground investigation lah, ataupun kadang dalam terms tu je lah berbeza. Kadang geotech dia panggil lah ground exploration, kadang dia panggil site investigation. Tapi bila kita cakap tentang ground investigation ni, the main purpose dia adalah untuk kita dapatkan data-data daripada ground, daripada surface ataupun subsurface lah. Sama ada untuk study, untuk tahu risk assessment, ataupun untuk buat slope remedial work, ataupun untuk buat slope mitigation punya measure lah. So kalau kita cakap tentang ground investigation ni benda ni adalah perkara yang boleh kita katakan sebagai fundamental lah, perkara yang basic lah. Ni yang paling general sekali dalam geotechnical punya engineering ataupun dalam engineering geologist lah. So apa-apa pun yang geotech atau engineering geologist buat ni, dia akan bersangkut paut dengan site investigation ni lah. So secara mudahnya, ground investigation collect systematically record lah necessary data untuk design ataupun construction. So kadang ada yang terms tu je lah berbeza. Ada yang katakan sebagai ground exploration, site investigation, yang mana dia akan include overall investigation of site, and it may consist of infrastructure including roads, access analysis, pipes and lain-lain lah. So dia akan meliputi juga kerja-kerja daripada awal, daripada desk study, buat topography survey, geophysics, subsurface profile, surface mapping. Itu semua dikira sebagai ground investigation lah. So ground investigation ni yang secara generalnya lah. Lepas tu kita akan pergi kepada yang detailnya lah, step satu tu. Tapi saya tak akan pergi detail pun lah. So saya just nak bagi idea lah. Rasanya kebanyakan daripada kita pun dah tahu dah. Cuma saya just nak remind balik lah. Ulang kaji lah, ni kira macam ulang kaji je lah. So objektif ni just sebahagian je lah sebenarnya. Kalau nak list out the objektif ni memang banyak lah. So kalau kita nak tahu objektif untuk kita tahu suitability untuk sama ada buat development ataupun buat residential punya area ke apa semua. So benda tu semua kita perlu mula dengan buat investigation ni dulu lah. So untuk tahu the site condition, ground properties, the soil parameters, soil strength, untuk tahu ada apa-apa instabilities atau difficulties, dan data ni akan digunakan untuk design lah. So ni pun lebih kurang sama aja purpose dia untuk geotech dan juga environment, dan untuk digunakan sebagai design lah. Design, apa-apa design pun dia akan rujuk kepada kita katakan sebagai data daripada ground investigation, daripada site investigation ni lah. Okay, so bila kita cakap tentang ground investigation ni, dia ada stage-stage dia lah. So
Dan kalau kita terlangkau satu stage ni, dia akan jadi problem lah di masa akan datang lah, masa kita buat design stage kan, masa fasa design ataupun fasa construction nanti lah. So yang pentingnya adalah kita kena buat desk study, kita tengok balik, review balik report-report, drawing, geological map, topography survey. So topografi ni akan dibuat oleh surveyor lah. So geological mapping, dan geological mapping ni pun dia pecahan dia banyak lah. Kalau nak cerita geological mapping ni pun dia akan perlu satu tempoh yang panjang lah, kena sesi yang lain lah. Sebab under geological mapping ni pun banyak jenis mapping yang kita boleh buat, geomorphological lah, terrain mapping lah, engineering geological mapping lah, lithostratigraphy dan structure dan lain-lain lah. So investigation dan geophysical survey, geotechnical analysis yang akan dibuat oleh geotech lah. Dan akan propose dengan remedial works. Ini kalau untuk slope lah, saya ambil contoh untuk slope dan construction lah. So ini secara ringkas dia punya proses ya. So causes of failure, physical factor, geological factor, human factor, so semua itu akan di acquire. Maknanya factor dia punya causes apa semua tu di acquire daripada investigation kita lah. So daripada investigation kita, daripada mapping apa semua tu, so kita dapat identify apa problem, apa yang menyebabkan failure tu berlaku. Okay, so daripada findings tu kita akan recommend lah, sama ada buat slope mitigation works, buat maintenance ke atau apa-apa lah. So okay, ni konsep dia secara mudah lah, boleh katakan. Mungkin ni pun tak lengkap lah. So ini just secara overview lebih kurang. So bila kita cakap tentang ground investigation ni, dia akan melibatkan surface topography, melibatkan juga untuk identify the soil property dengan parameter, soil parameters, subsurface profile, surface mapping dengan stress deformation. So surface topography ni kontur punya map lah. Kontur punya map ni kita akan dapat daripada topo map ataupun map yang kita sekarang kan dah mudah dah, boleh pakai UAV LiDAR. So untuk kontur map tu kita boleh dapatkan daripada tu lah. So untuk soil property and parameter ni daripada soil investigation. Soil investigation ni sama ada kita buat, yang biasanya kita akan buat borehole lah, deep boring, ataupun MP tu pun adalah salah satu juga kalau kita nak dapatkan dia punya soil parameters lah. Dan yang lain-lain jugalah, buat contoh macam hand auger, kita dapatkan sampel dan kita masuk gunakan sampel tu dalam lab dan untuk dapatkan dia punya soil, dia punya soil properties ya. Secara tak langsung juga daripada soil investigation ni, secara tak langsung dia adalah untuk kita dapatkan jugalah subsurface profile, dia punya profile bawah tanah tu jugalah. So another one, geophysical survey. Ni rasa kita dah biasa lah. Surface mapping ni geological mapping or geohazard map. Stress and deformation ni adalah instrumentation lah, pemasangan instrumentation lah untuk tahu pore water pressure ataupun untuk tahu lateral movement, untuk tahu settlement dan lain-lain lah. Okay, so surface topography. So kalau method dia ni, ini contoh dia ada 3 lah. Topography survey, ini yang physical survey, hydrographic. Ini untuk lebih kepada untuk air lah, kat laut ke benda semua kan. UAV atau LiDAR. So okay, ini just lebih kurang lah dia punya alat untuk topography survey. So prosedur dia tu ni orang surveyor lah lebih tahulah untuk menentukan data dia, high control dan lain-lain lah, untuk dimarket kawasan mana yang kita nak survey, boundary, letak temporary benchmark. So ni lebih kurang lah dia punya alat yang akan digunakan. So ni just contoh je. So daripada topography survey drawing ni dia akan lengkap lah, tengok dia ada dia punya contour, akan ada plan lokasi, plan layout plan apa semua lah. Dan akan ada legend yang menunjukkan jalan ke, rumah ke. Okay, so ni pun contoh dia punya cross section.
Contoh akan tunjuk kawasan mana ada cutting, ada yang filling. So untuk UAV, UAV ni drone lah. So kalau kita nak cakap drone ni bagusnya adalah mungkin dari satu daripada segi kos, satu lagi dia efektif, yalah, tak perlulah memerlukan tenaga manusia lah yang banyak kan. Dan sekarang ni pun ikutkan dia dah semakin maju dan data tu pun dah boleh dapat yang data yang dah tepat dan G2 lah, precise punya data lah. So ni just kita katakan contoh UAV drone tu. So ni workflow ni maknanya daripada data, daripada site, macam mana dia proses, dan akhir sekali benda ni boleh diakses secara online. So ni just contoh je lah, contoh UAV punya model. Saya pun tak sure ni yang terbaru ke, yang bila punya ke. Okay. Cuma ya, macam kita tahu jugalah, drone ni dia ada limitation dia juga. Bateri dia tu kadang boleh tahan dalam setengah jam je. That's why lagi biasa kalau kita bisa kita akan bawa bateri lebih daripada 3 lah kot kan. Sebab kadang 30 minit, kadang kurang lagi daripada 30 minit. Lepas tu the load limit ialah kita tak boleh nak bawa kamera dia tu pun biasa dah ada kamera dia sendirilah. Kita tak boleh nak attach kamera yang canggih-canggih, yang besar punya ke apa kan. So weather atau climatic factor, location and space for take off and landing lah. So ini ni dia punya contoh gambar daripada drone. So kalau tengok ni kontur ni pun ini daripada drone, daripada UAV LiDAR punya ni lah, survey lah. Kontur ni daripada UAV LiDAR punya survey. Dia pun sama lebih kurang. So biasa daripada data-data ni pun kita boleh generate kepada thematic map, kepada 3D map lah. 3D map control. So bila kita cakap tentang drone ni, UAV ni, so basically dia ada dua jugalah sekarang ni, yang kalau saya tak silap lah. Satu LiDAR, satu lagi photogrammetry lah. So untuk accuracy yang lebih tinggi biasa akan guna LiDAR lah. Perbezaan dia tu dari segi antara photogrammetry dengan LiDAR tu dari segi macam dia punya pixel, dia punya point cloud dia tu ada, dia capture tu berbeza sikit lah, lebih kurang dia punya macam tu. So kita masuk kepada soil investigation. Okay, objektif ni pun lebih kurang juga. Kita nak dapatkan dia punya subsurface profile, nak dapatkan dia punya soil parameters, dia punya soil properties, dan semua data-data tu akan digunakan untuk design, foundation design ke, untuk ataupun akan digunakan semasa construction process nantilah. Okay. So ini adalah pecahan lah daripada soil investigation ni. Kalau kita tengok di sini ada 6, tapi mungkin ada juga yang saya check balik, rasa ada 6 ni. Okay, tapi ada juga ada lagi yang selain ni lah, yang maybe kita tak berapa familiar lah. Okay, JKR Magnetics Prop ni rasa kita pun biasa dah pernah buat. Ni just shallow je lah, biasanya less than 15 meter lah, untuk kita dapatkan dia punya strength profile. Yang auger ni untuk kita dapatkan dia punya sample. Test pit, trial pit ni untuk kita dapatkan sampel juga. Yang mana sampel tu kita akan gunakan untuk laboratory test lah. Deboring ni borehole lah, borehole punya ni lah, borehole. Field vent shear test ni biasa untuk clay lah, biasa untuk cohesive soil, untuk dapatkan dia punya strength.
piezo cone ni pun biasa untuk piezo cone ni CPT lah, cone penetration test lah, untuk dapatkan soil strength dan profile lah. Biasa ni pun untuk apa nama, soft soil lah, clay lah, biasa clay lah. Okay, ini gambar lebih kurang piezo cone penetration test. Saya tak biasa nampak jenis macam ni, biasa nampak yang atas lori tu. Okay, so mercator's probe, hand auger. Ni block sample. Block sample ni biasa daripada tri-pit tu lah. Tri-pit tu dia apa? Dia korek tanah tu. Dia korek lah, tak kisahlah 2 meter ke 5 meter ke, paling dalam pun 5 meter lah kalau tak silap. Sudah akan ambil sampel daripada dalam tu lah. Okay, so untuk hand augering ni dia lebih kepada soft and stiff cohesive soil and also sandy soil lah. Maksimum boleh pergi pun dalam 5 meter. Sebab ni pakai manual lah. So basically untuk apa nama, hand auger ni untuk kita dapatkan sampel lah, soil sample lah. Okay, so ni just apa, dia punya mata ni je lah, lain-lain. Tapi dia ni nak dapatkan sampel tu lah. Okay, so ni pun gambar dia, gambar orang buat kat sana lah. Memang susah lah kalau nak masukkan, dah masuk nak keluarkan pun jadi susah juga. Okay, untuk borehole, konsep dia borehole ni dia rotary lah. Dia apa, ialah berpusing lah dia punya borehole tu. Dia akan korek lah, gerudi lah. So biasa dia akan guna bentonite lah untuk dia apa nama, untuk dia gerudi tu kan. Biasa kalau tanah yang keras macam sand ke gravel ke, dia akan guna bentonite. Tapi kalau biasa untuk clay ataupun silt tu dia akan guna air biasa pun tak apa. Tapi biasa daripada bila kita start tu kita akan guna bentonite lah biasa, sebab daripada profil tanah yang atas sekali tu biasa kan keras, sandy ataupun gravelly kan. So ini just ni contoh mesin dia lah. Contoh mesin. Ini contoh dia punya water pump. Ni adalah dia punya SPT hammer. Okay. Standard, okay. Dalam masa kita buat borehole ni pun kita akan buat SPT punya test lah. So daripada SPT punya test ni kita akan dapatkan satu sampel. Sampel ni akan masuk dalam split spoon sampler ni. Sampel ni adalah distort sampel lah. Dan masa kita buat SPT ni kita akan dapatkan dia punya SPT value ni lah. Okay, ni pun contoh machine. Ini yang kita akan dapat daripada SPT tu lah, split spoon sampler tu lah. Tanah tu akan masuk dalam ni lah. Dan ni pula ni adalah batu lah, rock coring punya sampel. Sama je, sama juga gambar. Right. Okay, ni pun sama je. Okay, di boring. Okay, untuk rock coring ni pun rock coring ni kita akan dapatkan sampel batu lah. Ini just ada dua jenis barrel yang digunakan untuk apa, coring tu lah. So okay, ni sampel batu yang kita akan dapat daripada rock coring tu. So okay, just nak tunjuk macam mana cara pengiraan untuk SPT tu. So biasa kalau kita tengok dalam bolok tu, untuk part SPT tu dia akan keluar macam ni. Ni kedalaman lah. Kedalamannya 1.5 hingga 1.95 ni, maknanya kita bila kita start buat SPT tu kita akan biasa standard kita akan buat SPT tu setiap 1.5, tapi depends on klien lah. Tapi dalam contoh ni dia buat dalam mungkin setiap 1.5. So bila sampai 1.5 meter dia akan buat SPT. So SPT tu dia total dia tu 45 cm. So 1.5 hingga 1.95 lah, 45 cm kan.
So 45 cm tu dia bahagi kepada dia akan ditandakan setiap 7.5 cm. Ni maknanya ni 7.5 cm, 7.5 cm, 7.5 cm, 7.5 cm lah setiap satu ni. So cuma untuk dia akan ada 6 reading. So 2 reading pertama ni kita akan abaikan sebab dia dikira sebagai setting drive ataupun yang mana itu kita anggap sebagai tanah yang dah terganggu ataupun tanah yang dah collapse lah. So kita akan ambil 4 reading yang belakang ni lah. So 2 tambah 4 tambah 4 tambah 4 jadi jawapannya adalah 14. So 14 blues. So calculation untuk RQD ni daripada rock coring. So untuk RQD ni dia yang kita akan ambil coring yang lebih daripada 10 cm lah. 10 cm dan bahagi dengan length of core advance ni. So kita akan dapat dia punya RQD punya value lah. Okay, so ni just contoh disturbed sample, contoh undisturbed sample. So ni contoh bolok seperti yang saya cerita tadi lah. Dia macam mana tadi dia ada kat sini lah. So, kita tengok. So ni dia punya description dia, color dan lain-lain lah. Okay, ni contoh correlation antara ialah bohol daripada bolok tu lah. So daripada dua point of borehole ni kita boleh correlate lah. Okay. So ni try pit. Kita pit ni kita akan excavate ground tu. Dia shallow je lah biasanya. Paling dalam pun dalam 6 meter lah lebih kurang. So biasa kalau tak berapa shallow kita akan buat by hand lah, manual. Tak pun akan pakai backhoe ataupun kalau nak dalam sikit mungkin excavator. So kita boleh ambil sampel daripada situ, dot sample. Okay, pun samalah. So laboratory testing. So bila kita dah buat SI tu, so sampel-sampel tanah tu kita akan buat testing lah. Testing ni dia basically dia ada 4 properties yang kita nak kena, yang biasa engineer ataupun designer akan tengok lah. So first basic properties test, in-depth property, chemical properties ataupun engineering properties lah. So basic property ni ni lebih kepada yang general punya lah, macam color, apa lagi color, bau ke ataupun description on site lah. Index properties ni lebih kepada macam particle size distribution ke, dia punya plastic limit atau ataupun liquid limit. Chemical properties ni lebih kepada macam kita nak tahu ada pH value ataupun kandungan chloride dalam air ke. Engineering properties ni untuk dapatkan shear strength dia lah, shear strength, apa lagi probability. Okay. So ini contoh yang orang Inggeris ni dia buat hydrometer. Ini adalah ini Etherberg limit tu. So ni saya just go through je lah sebab tak boleh nak cerita satu-satu juga. Ini sieving test ni untuk particle size distribution lah, untuk apa, sorted kan dia punya pasir, dia punya gravel, ikut size dia lah. Ini untuk triaxial test, untuk shearing lah, untuk dapatkan apa, shear strength lah. Okay, ini macam saya cakap tadi, ini sieving. Sieving ni setiap satu tray ni dia punya size dia berbeza-beza lah. So kita akan sorting dia punya sand tu lah, sand ataupun gravel ke ataupun apa-apa lah, silt ke apa. So yang paling yang paling halus nanti dia akan ada kat bawah sekali.
Itu maknanya yang kat bawah sekali tu adalah silt ataupun clay lah. Dia akan duduk bawah sekali. So daripada silt dengan clay tu nanti kita akan buat hydrometer test lah. Hydrometer test tu kita akan bezakan antara clay dengan silt. So, ni hydrometer test, ni sieving process. Depth properties test. Okay, ni untuk liquid limit. Dia ada dua cara. So satu pakai cone penetration test, satu pakai Casagrande punya apparatus. So untuk engineering properties, so ini adalah alat triaxial test. So kalau cakap pasal triaxial test ni pun dia ada pembahagian dia lagi lah. Sama ada buat UU, CIU ataupun CID lah. Tu yang detail tu nanti mungkin boleh tengok balik lah nanti. Apa dia? Kalau ada persoalan ke bolehlah tanya. Kalau ada nak tanya ke just tanya je lah. So ni consolidation test. Dia punya apparatus dia. Di setting dia CIU test. So dia akan pakai alat yang tadi tu lah, triaxial punya apparatus. Shootboard test, confined compressional test. Okay, so ni just contoh result lah daripada laboratory testing. Ini graf yang kita boleh tunjukkan lah daripada apa nama PSD tadi, apa nama particle size distribution. So untuk Macintosh probe, biasa ni pun dah pernah buat juga ni, biasa buat. So kita akan terminate bila apa nama dia cecah 400 times of blows lah. Dan kita memang dah tanda setiap 30 cm lah setiap satu kaki. Setiap satu kaki kita ambil bacaan dia lah, dan maksimum dia 15 meter. Okay, ni contoh equipment dia. Okay, ni pun saya tak sure ni JKR probe betul lah. Ni JKR probe ni, tak silap. JKR probe comparison, ni ada just tunjuk perbezaan antara dua ni lah. Secara umumnya perbezaan dia pada dia punya cone tu lah. Dia punya muncung dia tu lah, angle yang berbeza. Daripada weight hammer tu pun berbeza juga. Ni just contoh reading daripada JKR probe. Okay. So daripada JKR probe ataupun Macintosh probe tu pun kita boleh comparekan dengan SPT lah. So daripada situ kita boleh buat correlation lah antara JKR probe dengan borehole punya result. Geophysical survey ni saya tak sentuh lah, sebab ni semua dah power kan. Basically dia ada 4 lah, resistivity, seismic, magnetic, gravitational lah. Okay. Okay, so untuk surface mapping pula, dia akan melibatkan geological mapping lah. So geological mapping ni dia ada banyak juga sebenarnya. Ini pun saya just list out 5. Kalau ikutkan ada lagi lah kalau tak silap lah. So untuk geomorphological mapping ni dia lebih kepada kita map dia punya geologi punya landform lah. Sama ada ridge, hill ke, valley ke, benda semua tu lah. Geological terrain mapping ni dia kalau ikutkan dia pun dia digunakan untuk lebih kepada untuk planning lah, untuk developing lah. Tapi kalau ikutkan geological terrain mapping ni pun dia bersangkut paut jugalah dengan geomorphological mapping. Engineering geological mapping
Ini untuk kita tahu dia punya apa nama? Ialah untuk kita apa nama? Ambil data-data daripada site, daripada slope, daripada hill, data-data discontinuities dan lain-lain lah. Itu stratigraphy and structure, biostratigraphy. Okay, geological mapping. Primary objective of geological mapping. Okay, ni kita boleh baca lah kat sini lebih kurang. Total geology of slope, stability assessment, stabilization measure, design and construction. So geological mapping ni akan membantu jugalah designer untuk design dia orang punya apa drawing apa semua tu bersesuaian dengan condition of the slope lah. Components of engineering geological mapping, ni antara komponen yang kita perlu tahu untuk buat mapping ni. Satu dia punya rock type dia, geological, lithology, radiant profile, hydrogeology, discontinuity survey, geodynamic features, existing and potential mode of failures, selection of suitable slope stabilization. Recommendation lah, apa yang kita boleh recommend based on geological mapping yang kita buat lah. So weathering is the process of deterioration of a rock mass to soil encompass of effects of both chemical decomposition and mechanical disintegration. So weathering ni kalau kita dah biasa juga lah tahu kan, weathering ni dah ada secara umumnya dah ada 6 tu lah, 6 grade of weathering tu, grade 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Kalau yang paling kuat tu grade 1 lah, fresh rock lah. Yang paling lemah tu grade 6 lah, residual soil. Radiant profile, discontinuity survey. So untuk kita buat engineering geological mapping ni, the most important things kita kena buat discontinuity survey lah along the slope atau hill tu lah. So kita akan pick up the discontinuity, sama ada joint ke, fault ke, ada folding ke, contohlah so semua tu kita akan kena ambil lah data-data, dia punya readings, punya aperture ke, dia punya bukaan dia dan lain-lain lah. Ada sign of seepage ke apa semua tu kita akan jot down lah. Discontinuities, okay, ni just contoh discontinuities, foliation, shear zone, relief, fault zone, fracture cleavage, relief fault. So mode of failure, okay, so daripada kita punya mapping, daripada kita punya discontinuity survey tu kita boleh predict lah, kita boleh predict ataupun agak lah apa possible failure yang boleh berlaku lah. Sama ada circular failure, planar failure, wedge failure ataupun toppling lah. Circular ni ada failure yang bentuk circle lah. Basically dia on the heavy jointed rock lah. Kalau planar tu pula dia lebih kepada dia macam sliding lah. Dia akan sliding lebih kurang. Kalau wedge tu dia wedge ni kalau bahasa Melayu dia baji dia akan ada dua intersection of discontinuity planes. So daripada dua tu dia akan fail lah. Daripada dua satah yang lemah tu dia akan fail berbentuk V atau bentuk baji lah lebih kurang. Toppling tu adalah dia macam dia terbalik lah. Topple dia akan macam terbalik lah. Okay, slope gradient map. Ini adalah contoh-contoh map yang kita boleh produce lah daripada data survey. So slope gradient map,
flow accumulation map. Ini semua adalah yang kita katakan sebagai thematic map lah. Thematic map ni untuk kita tahu dia punya, dia lebih kepada berkaitan dengan geomorfologi lah. Macam contoh slope gradient map ni, so kita boleh agak yang map ni yang slope at certain area ni berapa degree. Lepas tu ada juga slope aspect ataupun slope di mana arah slope tu dia facing ke mana, arah mana. Slope accumulation map kat mana air accumulate banyak, dan ada juga slope direction pun ada juga. Flow direction map pun kita boleh tahu the possible direction of water lah. Okay. Geomorphology in 3D view. Okay, ni pun sama lebih kurang. So dengan keadaan teknologi yang berkembang sekarang ni, memang kita boleh gunakan map ni, generate all the maps ni into thematic maps yang boleh mempermudahkan kita punya mapping lah. So thematic map tu pun kalau kita cerita banyak function. Kalau kita contoh guna ArcGIS tu, banyak function yang kita boleh guna lah. Daripada data survey, data topo tu kita boleh buat macam-macam. Slope gradient lah, digital terrain model, watershed, macam-macam lah. Flooding punya map pun kita boleh buat. So, okay, ini geomorphological map. Ni yang on-site punya geological map lah. So walaupun kita buat thematic map to generate all the maps, tapi it still perlu jugalah untuk kita turun ke site to identify the features ataupun geological punya landforms ataupun structure yang ada kat site lah. Dan semua benda tu kita kena jot down lah, kena pick up semua tu dan masukkan dalam dia punya geomorphology punya map lah. Ini contoh simbol. Kalau ada stream ataupun ada seepage ke apa semua tu, kita masuk dalam tu. Ada ridge ke, ada boulders ataupun collovium apa-apalah, kita kena tandakan lah dalam map. So yang terakhir adalah instrumentation, monitoring purpose. So untuk instrumentation ni, the purpose dia antaranya adalah yang pentingnya adalah ni lah, untuk design verification. Dia kalau nak cerita purpose tu banyak lah, tapi yang pentingnya design verification to verify design assumption and to confirm performance as predicted lah. So instrumentation ni akan membantu designer lah. So dia juga akan membantu kita untuk mengenal pasti the root cause of failure. And yang paling pentingnya, kalau kita pasang instrumentation ni, dia akan membantu untuk as a early warning system lah. Maknanya bila kita dah pasang, apa-apa pergerakan ataupun pergerakan ke settlement ke deformation yang berlaku in future, kita boleh agak lah daripada instrumentation ni. So type of instrumentation ni banyak juga sebenarnya. Banyak lah instrumentation ni banyak, dan kegunaan dia tu pun berbeza-beza. So contohnya kalau kita tengok kat sini, telltale ni, telltale ni. Ini yang ada yang kecil, kadang kita nampak kat bangunan tu, just dia akan put dekat crack tu. So dia akan tengok dekat situ lah perubahan dekat situ. Damage gauge untuk determine crack movement juga. Tilt meter ni untuk kita tengok, biasa kita letak kat bangunan untuk kita tengok sama ada bangunan tu ada pergerakan, ada tilting atau tak. Extension meter ni dia lebih kepada vertical movement lah, untuk tengok lebih kepada macam settlement lah, vertical movement. Settlement marker ni pun lebih kepada settlement lah. Kita nak tengok, kita nak
tengok ada settlement atau tak. Settlement cell, robotic total station. Ni robotic total station ni just untuk tengok perubahan lah. Perubahan sama ada pergerakan atau tidak. Kita akan letak macam apa, prism dekat slope dekat certain slope, dan total station ni akan pick the data setiap satu prism tu lah. Dan data tu akan masuk ke dalam data logger, dan kita boleh boleh tengok data tu daripada situ lah. Inclinometer ni lebih kepada lateral movement. Magnetic extension meter ni pun lebih kurang macam extension meter juga. Rod extension meter, rain gauge. Rain gauge ni untuk kita ambil data rainfall. Piezometer untuk dapatkan pore water pressure. Tensiometer untuk dapatkan identify the suction lah, soil punya suction. Okay, ni just contoh-contoh lah, contoh-contoh inclinometer, piezometer yang dipasang. So ini adalah dia punya apa kita namakan rain gateway. So macam dia ada dua lah biasanya. Instrumentation ni sama ada dia kita buat secara manual, maknanya setiap tak kisahlah, mungkin setiap bulan ambil satu reading dekat inclinometer, dekat piezometer ke, secara manual ataupun secara automatic lah, real time monitoring lah. So kalau real time monitoring ni biasa setiap instrumentation, tak kisahlah, contoh inclinometer ni dia akan disambung ke dia punya macam ada data logger, ataupun piezometer ni pun dia akan disambung ke data logger. So data logger tu dia akan connect dengan apa nama benda ni, gateway ni lah. So setiap satu instrumen tu dia akan connect dengan gateway ni. So gateway ni yang akan mengumpul data tu. So gateway ni dia akan hantar data, akan simpan data, dan akan ada biasanya instrumentation punya orang ni dia akan ada buat apa nama menatang, yalah, data tu akan disimpan secara online lah. So kita boleh check data semua tu daripada online lah. Okay, ni contoh yang tadi tu, telltale untuk crack monitoring. Ni damage gauge. Ni crack meter, dipasang pada crack lah biasanya. Crack and tilt monitoring. Crack meter dengan tilt meter. So ni dia punya data logger dia. Instrumentation, ni secara manual lah. Dia akan ambil secara manual. Ni cara pemasangan inclinometer lah lebih kurang. So ni inclinometer, piezometer. Okay, itu saja. So secara ringkas lah saya katakan ni just presentation secara ringkas lah untuk kita dapatkan idea tentang satu ialah dia punya proses site investigation ni. Biasanya kita akan bermula dengan case study. Case study tu kita akan review balik lah. Lepas tu kita akan buat topo survey, buat SI, kita akan buat geophysics, kita akan buat space mapping. Dan daripada data-data tu mungkin akan digunakan oleh geotech untuk design apa semua. Lepas tu in case perlu untuk letak instrumentation, so kita akan letak instrumentation ni lah dengan keperluan site tu lah. Sama ada letak inclinometer untuk tengok pergerakan pada slope ke, ataupun mungkin letak extension meter untuk tahu sama ada berlaku settlement atau tidak, ataupun crack meter pada bangunan. Semua instrumentation ni akan membantu engineer ataupun geologist lah untuk kita track lah setiap bulan, setiap minggu, setiap hari ada pergerakan, ada perubahan atau tak pada slope tu lah. So rasa okey dah, setengah jam.
Setengah jam lebih sikit lah. Okay. So rasa tu je lah daripada saya. Simple je. Okay, so sekarang saya open lah pada siapa yang nak bertanyakan soalan lah. Tu sih tak dengar rasa sih. Oh, belum bercakap. Question dia kan tadi Henaga ada 4 jenis mata tersiap-siap. 4 jenis mata. Kenapa ada banyak? Apa function setiap mata? Macam mana? Kenapa ada 4 jenis? Oh, kenapa ada lain jenis mata Henaga? Oh, okay. Dia kadang application Henoga ni pun berbeza-beza jugalah. Satu memang orang memang betul nak dapatkan sampel. So sampel tu biasa dia akan pakai yang cangkuk yang besar sikit tu lah. Kadang dia Henoga tu dia just nak check dia apa nama? Macam ada yang nampak tadi yang ada berbusing-busing itu kita tak dapat. Kita akan dapat sampel sikit je lah kat tepi-tepi tu dalam melekat kan, tapi dia lebih kepada nak check sama ada nak check profile dia tengok daripada tanah tu, ataupun dia nak check sama ada utilities ataupun ada something underground lah. Tapi biasanya kalau nak dapatkan sampel tu dia memang akan pakai yang dia punya mata tu yang cangkuk besar yang awal-awal tu. Biasa kalau nak dapatkan sampel dia akan ambil tu. Yang lagi dua, empat sudah. Izzah nak tanya. Kan SPT tu kan, Okay. kan kita certain drive kita tak ambil, kita ambil yang belakang ni kan, Betul. belakang tu kan. So kan contoh kalau ada 50 kan, nanti dia akan ada contohlah yang certain drive, lepas tu dua kemudian tu kan ada 50 kan, kata 25 kan. Kan nanti kita tulis 50, lepas tu kan nanti dia akan kira kat bawah tu dia akan ada balance dia kan ada, kalau tulis 50 lepas tu berapa penetration apa semua tu kan. Yang tu macam mana yang tu kiraan dia tu? Yang tu jap. Macam nak tunjuk Okay. So SPT. Okay, SPT ni tadi jap saya tunjuklah. Mana tadi? Dia kan setiap satu dia satu SPT ni 45 cm. Okay. So 45 cm ni kita bahagi dekat rod tu kita akan tandakan lah tanda 6. Tanda 6 tu maknanya setiap satu tandaan tu jadi 7.5 cm lah. 7.5 cm, 7.5 cm, 7.5 cm, 7.5 cm, 7.5 cm, 7.5 cm. So sekejap, betul ke? Betul lah. So contoh kita dapat 50 dan yang masuknya adalah daripada 45 tu 50 dia dah 50 blus, tapi yang masuknya ada 20 cm 2 cm daripada 4.5 daripada 7. Apa benda aku cakap ni? Sekejap.
Yang apa ni untuk Suzy dengan Mira yang aku tanya tu sebabnya biasanya kita ada termination kriteria kan. Jadi termination kriteria ni yang aku kenapa macam mana nak kira tu sebab nanti dia akan ada 50 so dia ada kiraan dia lain sikit kan Izzah kan. Dia kira lain sikit tau. Jadi nanti korang pelik pula kenapa lain pula 50 ni kan dengan yang lain-lain ni. Tu yang aku saja tanya Izzah tu. Dia nak terangkan susah. Nak kena tunjuk, nak kena lukis. Try. Boleh lukis kat pen. Boleh lukis kat pen tak? Nak kena tulis lah. Sekejap Tulis je lah. Letak dekat slide last pun boleh ke? Tambah slide tulis ke situ. Okey. Ni Azri tahu ni dia saja nak test ni. Terus tak tercakap. Azri saja nak test ni. Tak. Aku dah lupa tu tanya tu. Okey, satu. Bila kita buat SPT, kita akan tandakan 6 tau. Dia satu SPT tu dia 45 cm tu lah, 45 cm. Okey. 40 cm. Setiap satu tu dia akan bagi 45 cm tu dia akan bahagikan kepada 6. So setiap satu tu dia jadi 7.5 lah. 75 cm. Okey. So kita baca yang belakang je. Yang 4 belakang je kan. So 4 kali 7.5 apa? 4 kali 7.5 jadi 30 lah. 30 cm. Okey. So kita ambil contoh, ni kita tengok yang 4 belakang tu ya. Contoh bacaan pertama tadi contoh 20 lah contohlah 20. Bacaan kedua 25. Bacaan kelima 5 lah. 20, 25, 5. Bacaan ketiga 5. Benda ni dia dah jadi 50 lah kan? Betul tak? Benda dah jadi 50 blows lah. So bacaan keempat tak perlu lah. 4 ni kosong lah mana? Tak ada lah. So 50 blows over berapa kan? Benda ni akan berubah lah. So kita tengok balik yang ni 20. Yang bacaan pertama ni 20 ni dia masuk, maknanya dia masuk 7.5 cm. Dia ngam-ngam masuk 7.5 cm lah. Sebab setiap satu senggatan tu 7.5 cm kan. Okey. So yang ni pula dia akan jadi sama lah 7.5 cm juga. Ini dah sampai 50 blows, dia just dia just masuk dalam 2 cm lah contohlah 2 cm. So kita kira lah 7.5 tambah 7.5 tambah 2. So jawapannya adalah 17 lah. 17 cm. Itu je cara dia. Itu je cara panggil. Macam tu je. So 50 over 117 cm lah, tapi biasa dalam tu dia akan tulis dalam mm kan, 1170 mm lah. Okey. Macam tu je. Okey. Untuk yang dua depan tu memang tak kira kan Izzah? Cuma dua depan ni kita akan kira masa dalam yang tadi tu. Macam contoh ni pada kedalaman 10.5 lah contohnya 10.5. 10.5 kita akan tambah dengan 170 tadi yang ni lah. Dengan tambah yang dua yang depan lah. Dua depan tadi 7.5 tambah 7.5 maknanya 14 lah kan. 140 lah. 140 mm. 300 mm bersamaan dengan 301 mm. 3.1 cm kan.
21 cm ni jadi sini jadi dalam 10.8 je lah. Betul lah. Ini dalam meter kan? Ni dalam meter. Sekejap. Ni dalam meter. Dia Tambah dengan 3.1. Betul lah. 10.81 lah lebih kurang. betul. Betul lah. Maksudnya kalau yang 50 below tu dia tak masuk setting drive 2 tu kan? 75 tu tak masuk lagi kan? Betul. Dia tak masuk yang setting drive tu lah. Dia hanya kira untuk yang 4 dia. Macam ni kalau 50 tu dekat setting drive? 50 dekat setting drive lah. Maksudnya kena pilih 50 below per berapa masuk setting drive lah, macam tu? 50 tu kita kira bila start testing drive lah. Yang 4 yang setting drive ni kalau dapat 50 pun rasa macam mana dapat Kak Farah boleh jawab kan? Okay, saya komen sikit lah yang untuk setting drive dengan test drive tu. Kalau ikut, kita biasa Malaysia kita guna British Standard lah BS. So biasa kalau BS dekat setting drive kita takkan buat sampai 50. Kita stop bila 2 segmen yang pertama tu lah kita panggil 2 segmen pertama tu setting drive. Maksimum kita boleh ketuk cuma sampai 25. Kita takkan pergi sampai 50. Meaning first segment contoh 10. Second segment 15. Tapi 15 tu pun contoh second segment tu 15 dia tak masuk habis. Kita tak boleh terus ketuk sampai 50. Maksudnya kita takkan berhenti dekat 50 blow dekat 2 segmen pertama. Sebab macam Izhar explain tadi, kita anggap 2 segmen pertama tu yang dah bukan in situ punya soil lah. Dia dah kacau disebabkan mungkin masa wash dia collapse kan. So dia punya soil tu yang dah collapse punya material. So bila dekat 2 segmen pertama dah sampai 25 blow tapi ada balance lagi segmen, macam tempat yang kita tanda selalu pakai kapur kan. Dia ada balance lagi beberapa mm. So kita akan ukur berapa yang penetration depth tu untuk 2 segmen pertama. Dapat kat situ? So bila kita dah ukur yang balance penetration depth untuk 2 segmen pertama, baru yang segmen ketiga tu yang dah masuk test drive punya segmen, kita start balik dengan 1 blow. Dan continue lah sampai 50 blow, maksudnya yang termination criteria. Itu yang kita continue sampai 50 blow, tengoklah dia masuk berapa and then ukur balik balance. Tu beza dia setting drive dengan testing drive. Boleh faham ke? Boleh. Yang lain Amira, yang lain tu tak sure lah. Yang Amira dengan Suzy mungkin yang tak pernah nampak kot. Sebab dia agak complicated sikit lah kalau dia termination dia dekat tempat yang dah kita panggil ni hard layer lah, hard layer. Dia tak sampai 50 blow kan. So banyak kiraan kena ambil kira lah kat mana dia nak terminate tu. Maksudnya 50 blow tu memang akhir lah macam tu? Yes, 50 blow kita cuma praktikkan dekat test drive je. Yang setting drive kita punya, sebab kita ikut British Standard, maksudnya setting drive kita punya maksimum boleh blow dia 25 je. Tapi 25 tu tak maksudnya kita dah kena terminate. No, kita stop kat 25, kita tengok ada berapa balance depth dia, penetration depth dia kan yang ikut segmen tu. And then kita akan start balik first blow until 50 blow tu dekat testing drive punya segmen. Faham? Terima kasih. Okay. Biasa dia akan tanda balik lah, betul tak? Maknanya contoh kalau the first two masa dekat setting drive tu dah sampai 25 tapi dia tak masuk sampai dua senggatan tu lah. Ya, contoh dia masuk satu je kan. Lepas tu dia akan tanda balik lah. Tanda balik maknanya tanda untuk testing drive kita start segmen baru lah. Dia dah start segmen baru lah macam tu.
Ya dia kalau macam yang Mira buat bolok tu, kan ada yang saya minta tolong tulis bolok tu, ada yang tulis MMMM tu lah. Yang ada fraction tu. Ya, dia ada satu anak panah masuk ke bawah macam tu lah. Ah. Selalu tu simbol penetration yang masuk. Balance berapa lah yang kita tanda dekat road biasanya. Kan ada kalau contoh 50 blow dia ada tiga data tu. Tiga-tiga tu fraction, nampak macam fraction. Itu lah contoh dia. Saya ada bagi minta tolong buat tulis bolok tu. Cumanya kalau untuk in case in the future kalau ada nampak kontraktor, sebab benda ni kadang mungkin ada kontraktor lokal, dia tak praktikkan yang 25mm dekat sitting drive tu. Dia akan belasah je lah sampai 50. So kadang-kadang benda ni banyak jadi kat kontraktor lokal lah. So mungkin kita kalau ada geologist yang jaga dekat site, mungkin boleh betulkan lah diorang punya practice tu. Supaya kita ikut, betul-betul ikut yang, sebab benda ni pun memang apply kat Malaysia punya designer, dia akan praktikkan benda ni. So kita tak nak lah nanti kita supervise tapi salah practice kan. So kena aware lah benda ni dengan kontraktor. Okey. Terima kasih. Farah. So, ada apa-apa lagi ke? Untuk ambil sampel ni Zahan. Untuk ambil sampel undisturbed, recommend untuk ambil tu dekat mana Dekat SPT berapa UD punya sampel lah. UD punya sampel. Oh, recommend kalau ikut pengalaman lepas tu pun kalau ikut kan biasa benda tu dah kita just follow spec by the client lah kan. Tapi biasa kita akan ambil sampel tu, dia akan start UD tu biasa pada SPT yang dah tinggi sikit lah. Dah belas kan. Kalau biasa yang UD sampel tu kalau ikut JKR punya spec biasa SPT bawah 16. Tapi still lah kita kena tengok based on client. Kadang ada setengah client dia nak minta kita ambil bawah 10 terus ambil SPT. Tapi biasanya kalau tak silap, kalau standard JKR bawah 16. Ada salah faham tu. Mungkin Kak Farah boleh ni kot. Boleh bagi kot. Betul, dia kadang sebenarnya semua bergantung kepada asal material lah. Kalau kita nak refer kepada SPT blow pun, kadang-kadang ni teori je lah. Teori based on SPT blow. Kalau ikut undisturbed sampler ni, kita ada 3 jenis lah. Kalau saya boleh share lah. First, piston. And then kita akan guna thin wall ataupun measure. So piston sampler ni biasa kita akan guna kat tempat yang soft clay lah. Meaning kalau kita refer kepada SPT blow, mungkin blow dia daripada kosong, hammer blow hingga ke SPT 4. So bila less than 4, kita akan guna piston. Kalau thin wall ni macam tadi ada beritahu antara 4 hingga 16 blow lah. Kita akan guna thin wall. More than 16, kita akan guna measure. So tiga-tiga sampler ni dia bergantung dekat hardness material tu lah. So kita as a geologist kat site mungkin kena tengok SPT blow and then kita instruct dekat contractor nak guna mana. Sebab kalau kita salah guna sampler, mungkin tak dapat sampel. So dia akan rugilah kat situ untuk designer nak dapatkan info kan. So anything back to walaupun kita dah refer SPT blow, kita kena check juga material. Sebab kadang-kadang ada designer yang dia nak sampler UD dekat tempat yang dah hard layer. Meaning yang
bila kita kata hard layer ni 50 blow. So macam mana boleh dapat tak 50 blow tu nak dapat UD? So kita kat situ yang kita kena pandai kat mana kita nak guna jenis sampler lah. Mungkin guna sampler Mesier. Jadi benda-benda macam ni kalau nak based on SPT blow pun susah. Kita punya geologist punya kita panggil apa kita tengok kat site, kita rasa dia punya soil sample tu kan. Kita punya justification nak guna sampler mana. So anything semua kalau based on kita punya justification lah yang akan tentukan kita dapat ke tak sampel tu. Sebab kalau kita langsung tak dapat sampel, dia akan effect kepada construction designer after that kan. So benda ni pun kena banyak dia punya cara memang kena pergi site lah untuk tengok depan-depan macam mana sampel material soil tu kan. So kat situ je lah yang saya boleh bagi tahu. Okey. Faham. Terima kasih. Baik, terima kasih. Okey, ada apa lagi ke? Izzah nanti share slide Izzah. Boleh. WhatsApp ke Telegram ke? Boleh kan? Seorang fair dia. Boleh. Tak apa. Tengok nanti WhatsApp ke tengok boleh. Kalau boleh nanti boleh. Okey. Actually saya pun sebenarnya lupa-lupa juga pasal SI dia. saya dulu memang buat SI jugalah. Lama juga 2 tahun tapi lupa-lupa sikit lah. Itu yang ingat-ingat lupa lah bila apa tadi remind balik tentang UD Mesier tu baru saya teringat balik. Aduh. Okay. Terima kasih lah. Remind balik. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya serahkan balik kepada pengerusi majlis lah, Suzy ya. Okay, so sekian. Kalau boleh semua buka kamera, kita gambar kejap. Kita pakai layout. Dan announcement nanti jam 12 pun kita ada sharing session dari Encik Azrul. Azrul dah berapa? Ya, salah cakap. Masih Ada lagi membuka cam? Amira tolong screen. tapi dapat menempel. Okey kak? Okay, Lihat. Cik Ikram buka kamera tapi tak ada. Tak apa. Okay, ready ke semua? Ready. 1, 2, 3. Alright. Sekejap. Okay. Okay, so jumpa nanti jam 12 kalau free. Okay, thank you semua. Lepas ni Farah pun boleh bagi tajuk tu untuk present. Ke dia dah keluar dah? Belum. Okay lah, saya end meeting. Sekejap, Kak Farah mute. Termute. Okay. So selalu session sharing ni seorang setahun berapa kali ni? Oh tak ada, ni sebab PKP je yang baru start sebab. Oh. Tapi Saya kita ingatkan seminggu sekali, lepas tu bagi je lah nak sharingnya, tak kisah pun. Oh. Nanti bagi tarikh mana yang kosong? Minggu mana yang kosong? Oh next week kosong dah? Kak Izzah je. Oh next week dengan Aizah je. So boleh lah tu. JMP banyak sharing session kan? Kat JMP je ada. JMP banyak tu. Siapa share? Farah. Oh itulah pasal. Boleh je. Nak tajuk apa? Macam tu. Macam-macam tajuk. Kita orang dah dapat tajuk apa kan?
Nanti saya bagi list tajuk yang sudah. Boleh juga. Tapi yang Nanti macam Farah punya ni mesti Izhar je kot yang baru share. Sebab Kak Hajar tak sempat pun nak share. Sebab sebelum ni banyak macam geofizik. Zul lah ada share satu awal tu. Dia buat relate discontinuity. Kita kalau yang lain ni kot. Geofizik kot. Kan? Tengoklah mungkin basic rock mapping ke. Boleh tu. Kan? Dia benda-benda basic dia senang sikit boleh ajar ni. Budak-budak ni nak habis dah ni. Itulah. Dia kalau detail sangat nanti semua tak faham. Kita belajar basic je dulu. Betul tak? Okay. Tengok nanti. Saya tengok macam mana. Nanti bagi dululah list tajuk ke apa. Alright. Nanti kontak di sini. Okay, jumpa sekejap lagi pukul 12. Okay, jam 12 jumpa lagi.